Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan kukuh mempertahankan kedudukan Perlembagaan Persekutuan. Malah, beliau menjelaskan kerajaan tidak perlu menyemak Perkara 153 yang melibatkan kedudukan istimewa orang Melayu serta kaum Bumiputra di Sabah dan Sarawak. Kita pertahankan kedudukan perlembagaan termasuk Perkara 153. Tak perlu bincang, dah ada dalam perlembagaan, katanya ringkas ketika ditemui selepas merasmikan persidangan antarabangsa Ekonomi dan Kewangan Islam ICIEF ke-15 di sini pada Selasa. Sebelum ini, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim dilapor menggesa Kongres Ekonomi Bumiputra 2024 KIB 2024 meneliti sekiranya kedudukan istimewa Bumiputra yang termaktub dalam Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan benar-benar memberi manfaat kepada golongan itu. Beliau turut mempersoalkan sekiranya dasar afirmatif telah dirampas dan dimanipulasi segelintir golongan elit Bumiputra. Perkara 153-1 memperuntukkan menjadi tanggung jawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan perkara ini. Perkara 153 antaranya mencakupi jawatan dalam perkhidmatan awam, selain perkhidmatan awam sesuatu negeri, beasiswa, dana siswa dan keistimewaan, pendidikan atau latihan yang seumpamanya, atau kemudahan khas lain, permit dan lesen yang diberikan atau diadakan oleh Kerajaan Persekutuan. Sementara itu, Perdana Menteri dalam ucapan perasmian menyeru pengamal industri dan pembuat dasar meluaskan idea bagi memajukan ekonomi dan kewangan Islam termasuk untuk negara Islam dan bukan Islam. Justeru beliau berkata, ICIEF akan memberi fokus terhadap langkah membangunkan ekonomi kewangan Islam untuk lebih mampan dan manusiawi. Ahli akademik harus mengingatkan sempadan pengetahuan selaras dengan teori serta etika ekonomi Islam dan membangunkan aplikasi praktikal yang sejajar dengan prinsip teras madani. Institusi kewangan mesti menyepadukan prinsip ini ke dalam struktur teras dan proses membuat keputusan bagi memastikan produk mereka saksama dan boleh diakses. Badan Kawal Selia mesti mewujudkan rangka kerja yang mewujudkan inovasi, insentif dan mengukuhkan etika dan bukan pematuhan undang-undang semata-mata, katanya. Persidangan yang berlangsung selama 3 hari bermula Selasa menghimpunkan hampir 500 peserta, antaranya daripada Pakistan, United Kingdom, Arab Saudi, Turki, Indonesia, Amerika Syarikat, Nigeria, Norway, Germany, dan India. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan
kerajaan kukuh mempertahankan kedudukan perlembagaan persekutuan. Malah, beliau menjelaskan kerajaan tidak perlu menyemak perkara 153 yang melibatkan kedudukan istimewa orang Melayu serta kaum Bumiputra di Sabah dan Sarawak. Kita pertahankan kedudukan perlembagaan termasuk perkara 153. Tak perlu bincang, dah ada dalam perlembagaan, katanya ringkas ketika ditemui selepas merasmikan persidangan antarabangsa ekonomi dan keuangan Islam ICIEF ke-15 di sini pada Selasa. Sebelum ini, ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim dilapor menggesa Kongres Ekonomi Bumiputra 2024 KIB 2024 meneliti sekiranya kedudukan istimewa Bumiputra yang termaktub dalam perkara 153 perlembagaan persekutuan benar-benar memberi manfaat kepada golongan itu. Beliau turut mempersoalkan sekiranya dasar afirmatif telah dirampas dan dimanipulasi segelintir golongan elit Bumiputra. Perkara 153-1 memperuntukkan menjadi tanggung jawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan perkara ini. Perkara 153 antaranya mencakupi jawatan dalam perkhidmatan awam, selain perkhidmatan awam sesuatu negeri, beasiswa, dana siswa dan keistimewaan, pendidikan atau latihan yang seumpamanya, atau kemudahan khas lain, permit dan lesen yang diberikan atau diadakan oleh kerajaan persekutuan. Sementara itu, Perdana Menteri dalam ucapan perasmian menyeru pengamal industri dan pembuat dasar meluaskan idea bagi memajukan ekonomi dan keuangan Islam termasuk untuk negara Islam dan bukan Islam. Justeru beliau berkata, ICIEF akan memberi fokus terhadap langkah membangunkan ekonomi keuangan Islam untuk lebih mampan dan manusiawi. Ahli akademik harus mengingatkan sempadan pengetahuan selaras dengan teori serta etika ekonomi Islam dan membangunkan aplikasi praktikal yang sejajar dengan prinsip teras madani. Institusi keuangan mesti menyepadukan prinsip ini ke dalam struktur teras dan proses membuat keputusan bagi memastikan produk mereka saksama dan boleh diakses. Badan Kawal Selia mesti mewujudkan rangka kerja yang mewujudkan inovasi, insentif dan mengukuhkan etika dan bukan pematuhan undang-undang semata-mata, katanya. Persidangan yang berlangsung selama 3 hari bermula Selasa menghimpunkan hampir 500 peserta, antaranya daripada Pakistan, United Kingdom, Arab Saudi, Turki, Indonesia, Amerika Syarikat, Nigeria, Norway, Jermani, dan India.